So hari ini apa yang kita akan belajar ialah kita akan belajar macam mana nak cari nilai sesuatu fungsi trigonometri. Okey, dan dalam modul cikgu ada 4 cara. Cara satu yang paling senang lah, gunakan kalkulator. Okey, so soalan jenis ini sebenarnya jarang keluar dalam matematik tambahan lah. Okey, di mana pakai kalkulator terus dapat jawapan. Ini tak keluar dalam exam. Tapi benda ini awak sebenarnya tahulah, saya sebenarnya boleh pakai cara ini untuk dapat jawapan. Tapi nanti kita akan tengok soalan sebenarnya akan sekat kita lah pakai cara ini. Tapi kita ada soalan ialah jenis ini Kita ada soalan ialah jenis ini. Di mana mungkin cikgu bagi sin theta sama dengan 0.4226 dan apakah sudut ini? Apakah sudut ini? Ini yang kita ada. Yang terus tekan kalkulator dapat jawapan tak ada. Tapi yang terbalik punya arah ada. Dan terbalik arah punya mungkin awak kata cikgu, ini pun saya boleh tekan kalkulator sama ada shift calculate 2 kali ataupun saya boleh tekan shift sign dalam matematik kan. Mungkin cikgu matematik ajar awak shift sign sudut ini boleh terus dapat jawapan. Tapi kalkulator mampu bagi kita satu jawapan saja. Dia tidak mampu bagi kita lebih daripada satu jawapan. So nanti kita akan belajar teknik khas lah. Di mana kita gunakan teknik itu untuk jawab soalan ini. So soalan ini nanti nak 4 jawapan kita pun boleh bagi. Sebab kalau pakai kalkulator bagi satu jawapan sahaja. Okey, boleh So ini hari itu cikgu pun sudah terangkan. Hanya inilah cikgu sudah terangkan kalau ada melibatkan radian. Satu cara ialah awak tukar mok dalam kalkulator kamu kepada radian. Walaupun cikgu tak galakkan sebab takut lepas tu awak lupa tukar balik. So siapa kalau erti buat boleh buat. Syarat ni ingat setiap kali habis buat soalan ini cepat-cepat tukar balik. Sebab nanti awak tak perasan tau. Okey, kalau tekan kuadratif punya, awak tekan ABC kemudian masuk nilai. Lepas tu awak lupa tukar balik. Kalau cikgu suruh awak buat soalan lain, awak tahu awak belum tukar balik. Sebab dia akan tanya awak ABC. Oh, saya pun nak pakai ini, saya tukar balik. Tapi kalau ini mok radian, mok darjah, awak tak nampak benda itu tau. Dia tekan, dia bagi awak jawapan. Dia tak kata make error, tak kata apa. Dia bagi jawapan yang lain. Sebab maksudnya, katakan awak tekan sin 25. Maksud awak 25 darjah. Tapi kalau sekarang awak dalam mok radian, dia akan faham sebagai sin 25 radian. So jawapan dia berlainan. Ada jawapan tapi jawapan dia berlainan. Dan kamu tak akan perasan benda itu salah. Itu bahayanya So nak pakai mok? Boleh. Ingat setiap kali lepas pakai, tukar balik. Untuk siapa yang tahulah. Okay? Untuk orang yang tak tahu, cikgu sengaja tak nak ajar pun. Tujuannya supaya awak pakai manual kira lah. Tukar kepada darjah, baru tekan kalkulator. Boleh So ini kaedah 1 sudah terang minggu lepas. So sekarang kita pergi kepada kaedah 2, bulatan unit. Ada belajar dalam matematik tak? Di ni matematik ada belajar tak bulatan unit? Sebab sukatan baru cikgu tak pasti. Sukatan lama ada. Ada benda ini dah. Satu bulatan yang jejari dia 1 unit punya. Ada ingatan? Boleh buat tak boleh buat lain cerita. Ada ingatan benda ini pernah wujud dalam matematik? Ada dalam aktiviti. Ada Okey, so di sini so ini sebenarnya satu cara lagi kita boleh dapat nilai sin cos tangent di mana awak boleh lukiskan satu bulatan. Maksudnya awak manual buat sendiri pun boleh sebenarnya. Awak buat satu bulatan, jejari dia kena 1 unit lah. Jejari dia kena 1 unit. Bukan sebarang jejari boleh bukan sebarang bulatan boleh. Dia mesti bulatan yang jejari dia 1 unit punya. Okay? Jejari dia 1 unit dia. So nanti kalau cikgu nak tanya contoh contohnya sudut ini. Contohnya sudut ini ialah 50 darjah dan cikgu tanya awak sin 50 darjah. Awak baca saja. Titik ini punya koordinat Y. Terus dapat jawapan. Kalau cikgu tanya apakah cos 50 darjah? Awak baca saja dia punya koordinat X. Kalau cikgu tanya tangent, gunakan koordinat Y bagi koordinat X. Di sini cikgu terangkan sikit kenapa macam ini Kenapa macam ini. Supaya kadang-kadang exam kan lupa cikgu mana satu mewakili sin, mana satu mewakili cos. Terlupa. Sebenarnya benda ini datang daripada ini. Tengok cikgu lukis satu segitiga bersudut dekat di sini. Sorry tak berapa lulus. Okay, bersudut dekat di sini. Okey, ini ialah bulatan unit. So maksudnya sisi hipotenus dia mesti 1. Okey. Dan kalau sekarang sudut ini koordinat S dia 0.6, maksudnya tapak ini 0.6 lah.
Sebab koordinat X itu akan memberitahu kita berapa panjang tapak dia. Lepas tu koordinat Y ini merupakan tinggi segitiga ini. Lepas tu kamu cuba ingat balik, bila kita nak cari sin satu sudut, kita akan sin satu sudut sisi pertentangan bahagi sisi hipotenus. Sisi pertentangan awak ialah koordinat Y. Okay? So kita akan ambil koordinat Y kita bahagi sisi hipotenus. Hipotenus kita 1. Itu sebabnya kenapa sin itu sama dengan koordinat Y. Begitu juga dengan cos theta. Cos theta kita ialah sisi bersebelahan. So kalau kamu tengok segitiga ini, sisi bersebelahan awak bawah ini. Bawah ini itu 0.6. Koordinat X awak bahagi dengan sisi hipotenus 1. So kalau bagi 1 boleh tak tulis. Itu sebabnya cikgu kata soalan ini di mana awak lukis satu bulatan baca koordinat X dan Y untuk tapak trigo. Syaratnya hipotenus mesti 1. Jejari ataupun hipotenus dia mesti 1. Sebab bila kita punya sin cos dia sebenarnya ada ini per 1. Hanya bila kita ringkaskan benda itu kita buang. So sekarang awak bukan bulatan jejari 1 cm tak boleh pakai lah. Tak boleh pakai sebab dia kena per panjang sisi hipotenus ini. Okay. So untuk tangent sudut kalau kamu tengok sini, awak akan nampak dia ialah koordinat Y bahagi koordinat X. Sisi pertentangan bahagi bersebelahan. So inilah tatanya benda ini sebab puratan unit sebenarnya jarang diuji dalam exam. Jarang diuji dalam exam. So biasanya nanti dalam exam kan awak akan lupa. Awak tahu sin cos tangent itu ada kaitan dengan koordinat. Tapi kadang-kadang lupa. Mana satu mewakili sin, mana satu mewakili cos. So apa yang awak boleh buat? Kalau awak ingat cerita sejarah di belakang dia, macam mana tentang idea itu, maka awak boleh tulis balik lah. Ataupun satu cara lagi awak boleh hafal. Kita hafal benda ini kan, ini yang benda cikgu kata awak sepatutnya kena hafal, iaitu tangent theta sama dengan sin theta per cos theta. So sin theta ialah koordinat Y, cos theta ialah koordinat X. Itu pun satu cara awak hafal. Tapi ingat bulatan ini mesti bulatan unik, bukan sebarang bulatan. Dan itu pun sebabnya kalau kamu tengok dalam sukuan pertama, koordinat X, koordinat Y kita sentiasa positif kan? Itu sebabnya kenapa dalam sukuan pertama kamu tengok semua ini tanda dia adalah positif. Kan kita hafal benda ini. Ini semua positif. Dalam sukuan kedua yang kita hafal hanya sin positif. Kenapa? Kalau kamu tengok sudut ini, sukuan kedua punya sudut, kalau kamu tengok dia punya koordinat S negatif. Dia punya koordinat Y positif. So koordinat Y positif, koordinat S negatif, koordinat Y positif, koordinat S negatif. So itu sebabnya kamu tengok sin ialah positif tapi cos ialah negatif. Tangent ialah negatif sebab positif bahagi negatif ialah negatif. Itu sebenarnya benda ni semua ada kaitan tau. Semua ada kaitan. Sukuan ketiga di mana kita tahu tangent yang positif kan? Tangent yang positif. Kalau kamu tengok sudut di sini, apa-apalah sudut cikgu ambil, kamu akan nampak koordinat X dia adalah satu nilai negatif, koordinat Y dia juga satu nilai negatif. So kalau saya masuk ke dalam formula, kalau saya masuk ke dalam formula, so kamu akan nampak koordinat Y kita negatif, koordinat X kita negatif, koordinat Y negatif, koordinat S negatif. So sin kita negatif, cos kita pun negatif, tapi bila sampai tangent negatif bahagi negatif, so kita akan dapat jawapan positif. Itu sebabnya kenapa tangent positif di sukuan ketiga. Semua benda ini ada kaitan. Lepas tu kita pergi kepada sukuan keempat di mana kita tahu kali ini yang positif ialah cos. Cos yang positif. Kenapa pula? Kalau kita ambil satu titik di sini, koordinat S dia akan positif tapi koordinat Y dia negatif. Kalau saya masuk ke dalam rumus, kamu tengok sini ya. Semua benda ini ada kaitan.
So koordinat Y negatif. Sekejap. Koordinat Y negatif, koordinat X positif. Ini negatif, ini positif. So sin akan negatif, cos akan positif, tangent akan negatif. Itu sebabnya kita kata cos positif. So semua benda ini ada kaitan sebenarnya. Okey, cikgu padangkan. Ini cikgu sebenarnya sampingan lah supaya awak nampak hubungan antara mereka. Tapi sebenarnya kalau terlalu rumit bagi awak, lupakan semua ini. Awak hanya perlu tahu satu benda sahaja. Bukan satu benda lah. Awak hanya perlu tahu saja kalau saya ada bulatan unik, iaitu bulatan dia jari saya satu unit, maka saya boleh baca sin dengan koordinat Y, cos dengan koordinat S, tangent dengan koordinat Y bagi koordinat S. Itu saja. Okay? Tapi hafal lah. Hafal lah kalau kamu tidak tahu macam mana benda ini datang. So kita akan jawab soalan ini. So setakat baca je lah, tak ada apa pun. So cikgu tanya apakah sin untuk sudut pertama? Sin untuk sudut pertama. So Dini jawapan? Okay, 0.8. So kita baca saja. Kejap, mouse cikgu di mana? Okay, so 0.8. Kita baca saja. Kita nilai sudah hilang. Saya pergi. Mana nilai saya? Sejak bila nombor ni hilang? Kejap. Cikgu tulis balik lah. Bila dia hilang. Kejap. Koordinat. Kejap. Okey, ini ialah keluarlah. Betul. Okey, sudah keluar. Okey. Lepas tu cikgu tanya pula, apakah cos untuk sudut pertama? Auni? Cos untuk sudut pertama, kalau ikut formula baca saja koordinat X dia. 0.6. 0.6. Itu saja, tak ada kira apa-apa pun. Okey, tangent sudut pertama, Diana? 3. Tangent sudut pertama, so jawapan? Tak dengar saja, sorry semula. 4/3. 4/3 di mana kita ambil koordinat Y bagi koordinat S, dan jangan lupalah kalau melipatkan pecahan, jawapan mesti ringkaskan, so 4/3. Okey? Okay, lepas itu cikgu tanya pula, apakah sin sudut kedua? Sudut kedua. Sampai siapa sudah? Edi? 0.4 je. Itu saja. Baca saja, tak ada apa pun. 0.4. Okey. Husna? Cos? Negatif 0.9. Okey. Itu saja. Okey. Alamak. Sudah lari satu. Okey. Tangent sudut kedua. Sampai siapa sudah? Azira? Negatif 4/9. Okey, negatif 4/9. Ya, okey. Di mana kita dapat 0.4 bagi negatif 0.9. So kita dapat negatif 4/9. Okey. So kalau soalan keluar bulatan unit, sebenarnya itu sajalah awak perlu tahu apakah hubungan dia. Okey. So semua kaedah ini sepatutnya awak kena belajar tau, sebab dalam exam mana satu kaedah nak digunakan bergantung kepada waktu itu apakah maklumat yang diberikan. Okey, sekarang kita pergi kepada kaedah ketiga. Okey, di sini cikgu kata menggunakan nisbah trigonometri sudut rujukan yang sepadan. Di sini biasanya soalan mungkin akan kata tanpa menggunakan, okey, tanpa menggunakan kalkulator. Carikan tangent 300. Ini soalan dia. Dia tanya tanpa menggunakan kalkulator, cari apakah tangent 300 darjah. So bila soalan ini keluar kepada kamu, kamu kena lukis gambar raja untuk dapat idea. Sebab maksudnya sebab 300 tak mungkin adalah satu sudut yang kita hafal. Kita tak mungkin hafal sudut ini. So kita cuba lukis dulu. Tangent 300 darjah. Dia jatuh dalam sukuan mana?
Okay, dia jatuh dalam sukuan mana, Nuha? 300 darjah. 4. Okay, dia jatuh dalam sukuan keempat, 300 darjah. So, bila awak ada gambar raja ini, next kamu boleh buat keputusan sudah, apakah tanda dia? Positif ke negatif? Tangent, sukuan keempat. Nuha sambung. Sukuan keempat, tangent. Sorry? Negatif. Negatif. So, kita sudah tahu dia ialah negatif. Dan apakah sudut rujukan ataupun sudut tirus yang sebadan kalau sukuan keempat? Kita selalu baca sudut yang dekat dengan pasi X. So, berapa sudut itu? 60. 60. So, kita akan tahu tangent 300 darjah sebenarnya sama dengan negatif bagi tangent 60 darjah. Dan untuk tangent negatif 60 darjah, kalau kamu tengok 60 darjah ini ialah satu sudut yang awak sepatutnya hafal. Okay? Yang sepatutnya awak hafal. So, awak ikut apa yang hafal tu, awak tulis jawapan dia lah. Okay? Macam cikgu kan, cikgu selalu kata cikgu tak boleh hafal. Okay? Tapi cikgu tahu, kalau melibatkan 60 darjah, cikgu akan sediakan segitiga ini. Dan antara itu cikgu akan keluar kalkulator lah. Tengok cara saya fikir Saya akan keluar kalkulator sin 60 ke cos 60. Cikgu cuba dulu. Okey. Sin 60 bukan. Cikgu cuba cos 60. Cikgu dapat cos 60 ialah 1/2. So cikgu tahu cos 60 1/2. Teorem Pythagoras 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2, cikgu dapat 3. Lepas tu cikgu jawab. Untuk tangent 60, jawapan dia punca kuasa 2, 3. Untuk tapak ini untuk tapak ini ialah sepatutnya satu benda yang awak hafal lah. Macam cikgu hafal melalui segitiga. Ataupun siapa boleh hafal bulat-bulat, kita boleh cek hari itu, jadual hari itu ini. Kalau kamu tengok tangent 60, ini jawapan ni, set 3. Di mana awak tak payah, sebenarnya awak tak payah tunjukkan kepada saya macam mana awak dapat set 3. Tulis saja. Cikgu akan lukis segitiga sebab cikgu tak mampu hafal. So kalau siapa memang mampu hafal, awak tulis kepada saya negatif set 3. Mencukupi. Mencukupi. Tapi dalam exam cikgu akan beri markah di tempat ini dah. Cikgu kena tahu sebenarnya apakah sudut tirus yang awak tengok, lepas tu baru boleh bagi saya jawapan. Kamu tak boleh terus bagi ini, terus bagi jawapan. Kalau macam ini nanti awak tak dapat markah. Awak tak dapat markah. Sebab untuk kalkulator warna putih sebenarnya awak boleh tekan kan, tangent 300. Dia bagi jawapan sama macam ini. Kalau kalkulator warna hitam tak mampulah sebab dia akan bagi kita nombor perpuluhan. Tapi kalkulator warna putih dia boleh bagi jawapan terus. Tapi kamu jangan lupa soalan ini kalau awak tak dapat markah kaedah macam cikgu nak bagi markah jawapan. So awak kena tunjukkan sudut apa yang awak baca. Sebab soalan ini kata tanpa menggunakan kalkulator. Dan kita tak mampu hafal 300 sebenarnya. Kita hafal 8 sudut itu sahaja. So awak mesti kaitkan 300 dengan sudut yang awak hafal. Sama juga dengan ini Bila cikgu tanya tanpa menggunakan kalkulator, cari cos 240. So 240 sekali lagi ini bukan satu sudut yang kita hafal. Kita hafal 8 sudut itu saja. 0, 90, 180, 270, 360, 45, 30, 60. 8 sudut saja. Dia punya sin cos tangent. So, untuk soalan ini, bila cikgu tanya apakah cos 245, kita tak boleh terus baca. So, kita cuba kaitkan dia dengan sudut yang kita hafal itu. So, kita tengok dulu 240 darjah. Kiasadina, sukuan mana? Sukuan 3. Okey, sukuan 3. So, sini ialah 240 darjah. So, dalam sukuan ketiga, untuk cos, positif ke negatif? Negatif. Okey, negatif. Apakah sudut tirus yang sepadan dengan dia? 60. 60 sebab kita akan baca sudut ini selalu baca sudut dengan dekat dengan pasi X iaitu 60. So kita akan kata ini sama dengan negatif cos 60. Okey, so cos 60 tadi cikgu sudah lukis, ikut baca je lah Cos 60 ialah 1/2. So negatif 1/2. Boleh?
Okey, cikgu bagi satu contoh sin pula. Tanpa menggunakan kalkulator, carikan sin 100 tak boleh. Ini nilai yang awak tak baca. Kejap. Okey. Satu. Kejap. 150 lah. Okey. Tanpa menggunakan kalkulator, cari sin 150 darjah. Okey, negatif. Cikgu bubuh negatif pula. Negatif. Kalau negatif, cikgu bagi lebih sikit. Contohnya negatif 315. Okay, ini soalan saya. Cari sin negatif 315. So, kamu ingat kan apa maksud negatif itu? So, kita cuba lukis. Sampai siapa sudah? Nasrah, ini sukuan keberapa? 1. Okey, sukuan 1 sebab kamu jangan lupa negatif kita kena pusing ikut arah jam. So sini 315 darjah. So nanti tanda kita positif ke negatif? Positif. Okey, positif. Sudut tirus yang sepadan dengan dia? 45. Okey. So dalam penulisan awak akan tulis sin negatif 315 dia sebenarnya sama dengan positif. Positif tak payah tulislah. Sin 45 darjah. Sin 45 darjah. So macam tadilah 45 darjah ialah satu segitiga yang sin 45 darjah sepatutnya awak sudah hafal. Macam cikgu yang jenis tak hafal, cikgu akan lukis segitiga balik lah. Cikgu akan lukis segitiga balik. Okey, untuk 45 darjah punya. Segitiga ni sebenarnya tak ada markah sebab siapa suruh saya tak boleh hafal. So cikgu terpaksa lukis. So kalau kaki sama, 1, 1. Teorem Pythagoras, maka cikgu tahu ini ialah punca kuasa 2 bagi 2. So sin 45, kalau ikut segitiga ni, cikgu akan baca 1/2. Okey. Untuk soalan ni, kalau siapa kalkulator warna hitam memang tak boleh lah sebab awak pakai kalkulator itu dia sebagai awak nombor perpuluhan. Siapa yang kalkulator warna putih itu kalau awak tekan dia bagi jawapan ini. Kalau awak bagi jawapan ini dikira salah. Tapi kalau kamu cek dia sebenarnya set 2/2 nilai dia ialah 0.7071. Kalau awak tekan 1 bagi set 2, memang ini juga jawapan dia. Tapi bila awak bagi jawapan ini tidak diterima sebab orang tahu awak pakai kalkulator. Yang kita hafal ialah macam ini. Ini ada dalam jadual yang tadi cikgu grow bagi kamu tengok. So ini kaedah ketiga dan biasanya dalam kaedah ketiga ini awak akan nampak sudut yang terlibat di sini kebanyakan masa ialah sudut yang akan ada hubungan dengan sudut khas itulah. Ada hubungan dengan sudut khas itu. Okey, sekarang kita pergi kepada kaedah yang keempat. Okey, kaedah yang keempat kali ini, kejap cikgu kena hantar dia ke bawah sikit. Sebenarnya kaedah keempat dengan kaedah tiga ni sangat mirip. Hanya bezanya, okey, ialah di sini dia tidak mungkin tak melibatkan sudut khas. So sebenarnya kaedah 3, 4 cikgu sesusah nak kata. Dia itu kaedah 3 ke kaedah 4? Sebab macam bagi saya kaedah 3 ini juga kaedah 4 sebab saya masih gunakan segitiga bersudut tegak. Saya juga gunakan segitiga bersudut tegak. Sebab saya tak hafal kan. Okey? Boleh? So untuk kaedah 4 soalan dia akan macam ini. Okey, cikgu akan bagi satu sudut kepada kamu. Contohnya cikgu kata sin A sama dengan, okey cikgu bagi senang punya dulu. Cikgu kata sin A sama dengan 3/5. Okey, sorry cikgu tak ya. Okey, 3/5. Okey, lepas tu cikgu kata A ialah sudut cakar. Okey. Dan cikgu kata cari nilai bagi
cos A. Okay, mungkin cikgu buat AB lah. Cari nilai bagi cos A. Lepas tu cikgu tanya nilai bagi tangent A. Ini soalan dia. Cikgu bagi satu trigo, cikgu tanya trigo lain. Okay, cikgu bagi satu trigo, tanya trigo lain. Okay. So bila buat soalan ini, bila buat soalan jenis ini, okay, mungkin awak kata cikgu kalau macam ini saya cari dululah apakah sudut A itu. Okay, saya cari apakah sudut A itu dulu. Okay, so contohnya awak kata, okay, cikgu saya cari sin, okay, kejap, sin sin sama dengan 0.6. Okay, apa salah silap saya? Kejap. Shift sin 0.6. Kalau awak terus tekan kalkulator, siapa yang terus tekan kalkulator tu, okay, ya awak pakai teknik matematik awak akan dapat nilai A awak ialah 36.87. Dan awak fahamlah benda ini sebenarnya adalah salah, sebab jawapan nak sudut cakap. Jawapan nak sudut cakap. So mungkin ada di antara kamu tahu buat, tapi ini kita tak akan buat Kalau kamu tahu buat, sebenarnya jawapan dia ialah 143.13. Okey, cikgu tidak terangkan macam mana benda ini datang sebab nanti kita memang ada satu subtopik untuk bahagian ini. So awak faham? Tak faham? Nanti bila sampai situ baru saya terangkan Okey, apa yang cikgu nak cakap di sini ialah mungkin di antara kamu akan pergi buat ialah awak pergi cari apakah sudut tersebut. Lepas itu baru awak pergi cos sudut berkenaan untuk dapat jawapan dia. Tapi masalahnya bila awak buat macam ni contohnya cikgu sudah tahu jawapan A itu ialah 143.13. Bila saya buat cos 143.13, cikgu dapat jawapan negatif 0.7999 berapa kali 9 ni? 1, 2, 3, 4. Kalau saya pundakan satu lagi 9. Cikgu dapat benda macam ini aja. Tangent 143.13. So saya dapat negatif 0.75. Okay, tapi sebenarnya kalau kamu tengok belakang nombor kecil kan. Tapi sebenarnya kalau awak tekan kalkulator ada lagi nombor di belakang ini. Itu kalau awak pakai kalkulator. Dan sebenarnya soalan ini tak boleh pakai teknik ini. Cikgu pakai trigo, cikgu tanya trigo lain. Kaedah yang sepatutnya kita gunakan ialah kita akan gunakan segitiga bersudut dekat. So untuk gunakan segitiga bersudut dekat ini ada dua cara orang buat. Ada orang akan lukis berdasarkan. Kalau dia kata dia ialah sudut cakar, maka dia akan lukis segitiga dia macam ini. Dia lukis segitiga dia macam ini. Sebab sudut cakar di sini. Okay? Tapi untuk saya tidak lukis macam ini. Saya sentiasa hanya lukis bentuk segitiga yang saya biasa. Okay? Sebab gambar raja tak ada markah. So awak nak lukis macam mana terpulang kepada awak. Awak nak lukis betul-betul macam dalam sukuan kedua ataupun awak lukis itu sebenarnya semua tak ada markah. Semua tak ada markah. Gambar raja tidak ada markah. So saya akan pakai teknik saya di mana saya gunakan satu segitiga bentuk yang saya biasa. Okay? Tapi kalau siapa sudah belajar dalam tuition boleh lukis ikut sukuan yang betul pun boleh. Yang pentingnya awak tahu apa hubungan sisi pertentangan persebelahan itu dan awak tahu apa tanda dia mencukupi. Macam mana awak buat tak kisah. Macam saya akan buat macam inilah. Walaupun dia kata dia ialah sudut cakar, tapi cikgu tetap pakai sudut tirus. Okay? So cikgu akan label ini sebagai A sebab cikgu biasa lukis segitiga macam ini. Kalau ada orang kata cikgu saya biasa macam ini, boleh tak? Boleh. Ataupun ada orang kata cikgu saya biasa macam cikgu tapi saya suka label A di sebelah atas. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang pentingnya selepas awak lukis segitiga dan awak tandakan sudut A, lepas tu awak kena masuk sisi itu dengan kaedah yang betul lah. So sekarang cikgu kata sisi A ialah 3/5. Maksudnya sisi pertentangan dia 3. Kemudian sisi hipotenus dia 5. Lepas tu kita cari sendiri apakah sisi ini. So kalau jenis ini kita boleh terus tulis saja 3, 4, 5. Kalau jenis yang kita tak biasa, awak gunakan teorem Pythagoras untuk dapat jawapan dia. So apa cara saya buat ialah cikgu akan lukis satu segitiga, lengkapkan ketiga-tiga sisi dia dan cikgu tak fikir positif negatif.
Okey, kalau ada guru tuition yang ajar kamu lukis ikut sukuan punya, pastikan sisi yang awak tulis itu awak label sisi itu dengan tanda yang betul. Itu sebenarnya kenapa cikgu tak suka pakai itu. Sebab pening nak hafal label dengan betul. Okey, lepas tu cikgu akan sediakan satu tempat khas di tepi aja. Sebab masalahnya sebab cikgu tak lukis ikut sukuan yang betul. So cikgu letak tepi. Cikgu tengok itu saja. Okey, soalan kata ini ialah sudut cakar. Sudut cakar maksudnya sukuan kedua. So bila sukuan kedua, cikgu tahu sin positif, cos negatif, tangent negatif. So cikgu lengkapkan dua benda ini, iaitu gambar aja segitiga yang lengkap tiga sisi dia, dan cikgu sediakan tanda untuk setiap fungsi yang terlibat. Baru cikgu nak jawab soalan. So soalan bila tanya apakah cos A? So cikgu akan lihat ini. Saya akan tahu cos saya positif ke negatif, Syamimi? Negatif. Negatif. Lepas tu cikgu tengok segitiga ini, cikgu baca cos A. Syamimi? Cos A. Sisi persebelahan? 4. Sisi hipotenus? 5. So cikgu akan tulis jawapan saya untuk soalan ini ialah negatif 4/5. So kalau kamu tengok 4/5 sebenarnya ialah 0.8. Tadi sebenarnya kita memang dapat satu jawapan kan, negatif 0. Sangat dekat kepada negatif 0.8. Kenapa dia jadi macam ini? Sebab sudut yang cikgu tulis tadi itu sebenarnya melibatkan round off. So bila kita nak kira balik, jawapan dia sudah tak tepat lah. Sikit-sikit beza ni lah. Okay. Sekarang kita pergi kepada tangent A. Tangent A. Wadina, tanda dia? Negatif. Negatif. Okey, nilai dia? Sisi pertentangan? 3/4. 3/4. Kalau kamu tengok jawapan ini, kan sangat mirip kepada ini. Negatif 0.75. Siapa lebih tepat? Yang ini lebih tepat. Sebab kita langsung tidak melibatkan round off. Yang kita buat ini, kita telah melibatkan round off. Tapi mungkin awak boleh tekan kalkulator setakat untuk semak lah. Sebab jawapan itu mesti nilai sangat dekat. Walaupun tak tepat. Okey, itu satu cara mungkin cikgu uji kamu. Ada satu cara lagi, cikgu boleh tanya soalan ini, cikgu sebenarnya paksa awak. Memang tak boleh pakai teknik kalkulator. Di mana cikgu akan pakai benda macam ini. Mana mouse cikgu? Okey. Sebagai contoh, cikgu boleh bagi soalan macam ini pula. Mana dia? Okey. Tanpa menggunakan. Tadi cikgu punya atas bukan macam ini kan? Mana pergi ya? Mana pergi soalan asal saya? Kejap. Cikgu bukan copy, cikgu paste tadi. Contohnya, satu cara lagi cikgu boleh paksa kamu di mana sebenarnya awak mesti gunakan teknik ini, iaitu cikgu tak bagi nilai. Cikgu bagi sini dia ialah katakan cikgu kata dia ialah hash. Okey. Cikgu ubah sikit. Contohnya cikgu kata cos tak mau A, B. Sebenarnya tak ada apa kan? Okey, cos B ialah hash. Kemudian kali ini cikgu mungkin bagi tak bagi istilah tapi cikgu bagi untuk B kamu ialah di antara 180 darjah hingga 360 darjah. Okey, lepas tu cikgu tanya cari nilai bagi. Okey, kalau cikgu bagi cos, cikgu tanya sin lain, sin B, kemudian cikgu tanya pula cikgu tanya pula sin cos, tangent. Cikgu tanya ini. So sekarang sekali lagi kita akan lukis segitiga dia. So cikgu tak kisah walaupun sekarang kata 180 darjah hingga 360 darjah, sepatutnya cikgu kena lukis segitiga yang dalam bentuk sukuan ketiga ataupun sukuan keempat. Cikgu buat satu saja. Tak nak pening sangat. Cikgu akan buat satu ni.
Boleh cikgu label, tengok kali ini cikgu pun label B di sini sebab kebiasaan cikgu macam ini. Okay, so sekarang cikgu kata cos B ialah sama dengan H. So kalau cikgu kata dia sama dengan H, kalau saya nak tulis dia dalam pecahan, macam mana nak tulisnya? Alisa? Sebab kita mesti ada apa per apa kan? Macam nak tulis H ini dalam bentuk pecahan? 1 per H. Kalau 1 per H sama dengan H tak? Tak sama kan? 2 dengan 2 sama tak? Tak sama kan? So sepatutnya H per 1. So maksudnya sekarang kita cikgu ada sisi persebelahan, sisi pertentangan, sisi hipotenus. Mana tempat cikgu nak letak H? Kalau cos B ialah H. Ataupun maksudnya ialah H per 1. So sekarang H nak label di mana? 1, 2, 3? 2. Sekarang yang tanya ialah cos. Yang bagi ialah cos. Cos ialah sisi persebelahan bahagi sisi hipotenus. 1, So 1. apa? H kat 1. Dekat 1. Sebab kali ini yang cikgu bagi ialah cos. Tadi yang cikgu bagi itu ialah sin. Okay, boleh Sebab yang dibagi oleh cikgu kali ini ialah cos. So maksudnya ini ialah sisi bersebelahan, bawah ini sisi hipotenus lah. Okay, so di sini tempat cikgu akan labelkan H, dan di tempat hipotenus cikgu akan labelkan 1. So di tempat 2 ke tempat 3, Alisa? 3. Di tempat 3 ini cikgu akan label 1. So ini cara saya buat Ini cara saya buat di mana mula-mula saya akan faham H ini sebenarnya ialah H per 1. Okay? H itu ialah H per 1. Ini ya. Cikgu akan faham ini sebagai H per 1. Dan sebab itu ialah cos, maksudnya cikgu tahu H itu ialah sisi bersebelahan, I itu ialah sisi hipotenus. So itulah cikgu letak sisi itu. So sekarang kalau kamu tengok segitiga ini tak lengkap lagi. Kita tak ada tinggi dia. So ini bukan satu segitiga yang kita biasakan. Macam 3, 4, 5, 5, 12, 13. So bila itu bukan segitiga yang kita biasa, untuk cari tinggi ini, kita pakai saja teorem Pythagoras. Okay, Alisa kita sambung. So kalau saya nak cari tinggi ini, macam mana saya nak kira? Teorem Pythagoras. Alisa, boleh? Ingat ini. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 punya formula. H kuasa 2 tambah H kuasa 2. H kuasa 2 tambah H kuasa 2. Kalau awak kata H kuasa 2 tambah H kuasa 2, maksudnya awak sudah tahu ini ialah H. Kalau awak tahu ini sudah H, tak payah buatlah. Saya sudah tahu itu ialah H. Kita sekarang tahu tak berapa tinggi ini? Tak tahu lagi kan? Macam mana ni? Okey, kita ulang kaji sikit balik. Kalau sekarang cikgu bagi satu segitiga, cikgu bagi satu segitiga. Okey, kalau cikgu bagi ini ialah 4, ini ialah 6. Macam mana awak nak cari ini? Macam mana awak nak cari X ini? Alisa, macam mana you buat? Punca kuasa 2. Lepas tu? Sekejap. Tambah ke tolak? Ya, ini tambah ke tolak? Oh, tolak. Tolak, okey. Kalau tolak penting, 6 dulu ke 4 dulu? 6. 6 dulu baru 4. Sisi hipotenus duluan. Okey, kalau tambah tak kisahlah. So, idea yang sama hanya kali ini dia bukan nombor. So, kalau saya nak tahu berapa tinggi ini, saya pun buat ini, punca kuasa 2. Cikgu pun buat punca kuasa 2. So, tolak jugalah kuasa 2, kuasa 2. So, satu tolak H punya ke H tolak 1? 1 tolak H. Kita pakai hipotenus
tolak tapak dia. Okey, boleh Kita gunakan teorem Pythagoras. Okey, lepas tu kita ringkaskan. Okey, sebelah dalam 1 kuasa 2 tolak H kuasa 2 boleh ringkaskan tak? Sebelah dalam dulu. 1 kuasa 2 sama dengan 1. 1 Okey, tolak H kuasa 2. So kita ada 1 tolak H kuasa 2. Boleh ringkaskan lagi? Tak boleh. Tak boleh dah. Ada orang rasa boleh? Ada orang nak cuba ringkaskan lagi? Tak ada Memang tak boleh. Memang sampai sini. Alisa memang sampai sini. So sekarang segi kita sudah lengkap Kita sudah ada ketiga-tiga sisi. Tapak dia H, tinggi dia macam ini, hypotenuse macam ini. Okey, sekarang next yang kita perlu fikirkan ialah tanda dia lah. Okey, tanda dia. So di sini so di sini soalan ini tak macam tadi. Tadi dia kata dia ialah sudut cakar. Sudut cakar kita terus boleh buat keputusan dia ialah sukuan kedua. Tapi sekarang cikgu hanya kata dia daripada 180 sampai 360. Kalau 180 sampai 360 di sini sebenarnya melibatkan lebih daripada satu sukuan kan? Apakah dua sukuan yang terlibat di sini? Syafiqah? Kalau 180 sampai 360. Ada sukuan 3 dan 4. So, satu lagi awak kena buat Sekarang H ini okey, cikgu sepatutnya kena cakap H ialah positif Sorry, tambah ayat sikit. Sebab H itu unknown kan. Bila unknown cikgu sepatutnya kena tulislah. Cikgu tulis di belakang Cikgu tulis di belakang di mana H ialah nilai positif. Ataupun cikgu kata H lebih besar daripada kosong cukup lah. H lebih besar daripada kosong. So di sini kalau kamu tengok cos B ini sama dengan H. Maksudnya dan H ialah satu nilai lebih besar daripada kosong. Maksudnya waktu dia ialah cos, dia ialah positif. So sebenarnya sukuan 3 ke sukuan 4 Syafiqah? Cos dia ialah positif. 3 ke 4? 4. Okey, so sebenarnya yang terlibat di sini ialah sukuan keempat. Bukan sukuan ketiga sebab masalah ini dia ialah positif. So kadang-kadang soalan tak macam soalan tadi. Soalan tadi direct sudut cakar sukuan kedua. Kalau sudut tirus sukuan pertama kita tak pening. Okey, kadang-kadang dia mungkin bagi kita dua sukuan tau. Bila dia bagi dua sukuan, kamu kena tengok balik trigo tu, kemudian gabung kedua-dua maklumat ini untuk tentukan sebenarnya sukuan mana yang terlibat di sini. Okey? Boleh Kalau tak ada dua panduan itu, maksudnya banyak sukuan kita kena fikir sebenarnya. So sekarang kita hanya fikir sukuan 4. Kita tak terima sukuan 3 sebab sukuan 3 cos tak mungkin bernilai positif. Okey, so untuk sukuan keempat, so kita tulis balik sin, cos, tangent. Okey, Syafiqah sin positif ke negatif? Sukuan 4. Negatif. Okey, cos Positif. Negatif. Okay, tangent negatif. Okey, sekarang you cuba buat sin B. Okey, tanda dulu. Syafiqah, tanda dia dulu. Positif ke negatif? Apa sih? Okey, sekarang kita cuba buat ini sin B. So, okey, sin B sama dengan, okey, mula-mula kita fikir dulu ini. Positif ke negatif? Negatif. Negatif. Lepas tu kamu tengok segitiga ini, cuba baca apakah sin B. Sin maksudnya sisi pertentangan bagi hipotenus. Sisi pertentangan Punca kuasa 1 kuasa 2. Punca kuasa 1 tolak H kuasa 2. kita ambil yang sudah ringkaskan punya. Bahagi sisi hipotenus 1. 1. Boleh ringkaskan lagi? Jadi negatif punca kuasa 1 tolak H kuasa 2. Okey, ya, kita buang saja per 1 itu Sekejap, cikgu nak turun ke bawah sikit. Okey, so kita dapat negatif punca kuasa 2 1 tolak H kuasa 2. Sebab apa-apa bila bahagi 1 kita dapat dia balik Kita dapat dia balik.
Ayo. Okey, sekarang kita pergi kepada tangent B. Okey, tangent B. Okey, cikgu panggil sesuka hati ya. Sebenarnya ikut kehadiran saya, semua orang sudah kena panggil lah. Okey, cikgu cuba ada orang baru masuk dah. Aizah sudah masuk? Tak ada. Mustaqim? Tak ada. Yusma? Memang semua belum masuk ke? Je. Okey, ini Yusma eh? Okey, Yusma. So sekarang kita buat tangent B So ikut ini, alamak sudah jalan. Okey, ikut ini. So tangent kita positif ke negatif untuk tangent B? Negatif. Okey, negatif. Kemudian ikut segitiga kita, apakah B tangent B kita? Punca ter-1 tolak H kedua per H. Per H. Boleh ringkaskan? Tak boleh. Tak boleh Kamu kena ingat di sini, walaupun sini ada H, sini ada H, tapi kita tak boleh ringkaskan sebab dia ada tanpa tolak. Lagipun sini ada lagi punca kuasa 2. So memang ini saja jawapan dia. Okey. So ini satu bentuk soalan cikgu paksa kamu. Nak pakai kalkulator memang tak boleh. Sebab cikgu tak bagi nombor, cikgu bagi huruf. Ini memang trend soalan sekarang tau. Itu sebabnya abang kakak berapa tahun ini bila keluar dalam exam, mereka cakap, cikgu tak nampak nombor. Semua orang pun rasa pelik. Kenapa soalan matematik tambahan tak nampak nombor? Itu maksud mereka. Sebab soalan dia paksa kamu tak boleh pakai kalkulator. So dia bagi benda macam ini. So kalau awak pakai kalkulator memang tak boleh buat lah sebab tak boleh tekan. Macam yang atas ini kadang masih boleh lagi sikit kan? Masih boleh lagi sikit. Tapi bawah ini dia sekat terus. Okay? Awak tak boleh. Okay So latihan untuk hari ini. So ini ada satu soalan. Cikgu tanya. Okay, kalau kamu tengok di sini, cikgu hanya bagi satu sudut di sini tau. So kamu kena faham sudut theta di sini. Okay, cikgu bagi ni, cikgu tanya sin cos tangent. Okay, bila cikgu tanya awak sin negatif theta. Sin negatif theta. So boleh bayangkan tak dia jatuh dalam sukuan mana? Ini boleh bayangkan tak? Kalau sin negatif theta. Theta macam Satu. Dia akan jatuh dalam sukuan 1. Kalau kamu tengok sebenarnya benda ini macam pantulan ke atas. So sini sampai sini pula yang maksudnya negatif theta. So nanti bila cikgu tanya sin sudut ini sama aja lah. Awak baca saja dia punya koordinat Y, koordinat S. Tapi sudut ini apa koordinat dia? Ini tahu tak apakah koordinat dia? Benda ini macam pantul ke atas. Koordinat S dia? Punca kuasa 3/2. Okey, 1/2. Koordinat Y saja ubah. Sebab dia pantul ke atas. So nanti bila cikgu tanya apakah sin negatif theta, awak boleh jawab teruslah. Okey. Kemudian E nanti cikgu tanya tangent 360 tolak theta. So awak kena fikirkan ini dulu. 360 tolak theta, mana letaknya? 360 tolak theta. Mana letak sudut itu? Ni? Okey, cikgu padam merah punya dulu sebab tak nampak sudah. Sorry. Okey, cikgu padam ini Kalau cikgu tanya 360 tolak theta. Ataupun cikgu bagi nilai dulu Katakan theta ini ialah 300 darjah. Yang cikgu tanya itu di mana? Ni tahu tak? Dalam gambar raja itu di mana letaknya 360 tolak theta? Sukuan 4. Sukuan 4. Memang dalam sukuan 4. Mana tempat dia? Bawah ini ke atas ini?
Atas. Okay. So sebenarnya cikgu tengah tanya sudut ini, dan kalau kamu tengok ini ialah satu sudut tirus ya. Dia ialah satu sudut tirus. So nanti awak ambil jawapan itu, tangent punya jawapan, tapi awak ambil positif. Awak ambil positif sebab dia ialah satu sudut tirus. Boleh ya? Okay. So nanti ada lagi ini. Okay, ini cara buat macam ini Bila cikgu tanya 120 darjah, tanya awak sukuan ke berapa. So macam mana nak cakap nanti awak nak isi kepada saya macam mana? Banyaknya saya kena tulis. Tak apalah. Okay. Awak akan buat gambar macam ini Awak lukislah 120 darjah, awak lukis dia dalam sukuan mana? Okay, mungkin cikgu minta Tiana sukuan mana? 120. 2. Okay, sukuan 2. Boleh So nanti awak tulis sini, sukuan 2. Lepas tu cikgu tanya, apakah sudut tirus yang sebadan? So, mana dia? Selalu kita ambil sudut yang dekat dengan pasi X. So, berapa nilai itu? 60. 60. Okay. Cikgu nak kamu buat macam ni Lukis gambar raja ini, lepas tu awak tulislah sukuan berapa, sudut tirus yang sepadan itu berapa. Ini sama macam awak buat untuk latihan sebelum ini. Cikgu kan tanya apakah sukuan, apakah sudut dia. Okay, lepas ini, okay, cikgu nak kamu tulis macam ini So bila cikgu tanya cos 120, awak kena tengok dalam sukuan kedua tanda dia negatif. Tanda dia negatif. Dan nilai dia yang maksud saya nilai di sini ialah nilai dia akan sama dengan, mungkin awak tulis di sinilah. Nilai dia yang sama dengan cos 60. Boleh? Okey, lepas itu, jadual ini banyak sangat. So, cikgu tak nak awak hantar Google Form Awak terus semak sendiri. Macam mana awak semak? Awak tekan kalkulator berapa nilai ini, kemudian awak tulis di sini. Contohnya ini cikgu tekan negatif cos 60, bagi nombor perpuluhan pun boleh, bagi pecahan pun boleh, tak kisah. Okey. Lepas itu, macam mana nak semak sendiri? Awak tekan ini. Cos 120. Sama tak dengan ini? Kalau sama, awak write. Kalau tak sama, nanti cikgu akan terus share link, awak hantar link untuk jawapan yang salah. Faham tak? Contohnya bila awak buat ini, tekan awak tapak, contoh tapak 0.45. Tapi bila awak tekan ini, awak tak tapak 0.45. Maksudnya soalan ini awak sudah buat salah. So awak hantar soalan ini, awak beritahu cikgu lah mana satu nak saya tengok lah. Mungkin awak buat pintan di sini ke, ataupun awak hanya tunjuk bahagian itu untuk cikgu. So nanti dalam kelas cikgu akan terangkan sebenarnya awak salah di mana. Okay, mungkin salah gambar raja ke, salah ambil sudut ke, apa dia. So untuk soalan ini tak payah hantar melalui Google Form kalau tidak benar awak nak hantar kepada saya, banyak sangat. Okay, so kamu semak sendiri. Okay, boleh Yang salah terus upload jawapan untuk yang salah. Nanti cikgu terang dalam kelas besok. Okay, ini ialah soalan jenis cikgu segitiga punya lah Awak lukis segitiga, awak tentukan sukuan, kemudian awak jawab soalan ini. Awak jawab soalan ini. Awak kena fikirkan 90 tolak S, mana letaknya? Okay, tanya kamu mana letaknya. Kalau sekarang cikgu lukis satu segitiga, kalau ini ialah X, okay, katakan segitiga ini cikgu namakan ABC di mana letaknya 90 tolak X? Eddie? 90 tolak S di mana? Eddie? Dekat A je. Dekat A. Katakan cikgu sudah label A saya sebagai X. Kalau 90 tolak S di mana? Dekat B. Dekat B. So sebenarnya cikgu tengah tanya inilah. Cikgu tengah tanya tangent untuk ini. Tangent untuk ini. Okay. So kamu cuba jawab soalan-soalan inilah Ada yang kalau jenis ini maksudnya di sini mesti melibatkan sudut lapang sudut khas itu. Kalau jenis ini dia mesti ada kaitan dengan 20 darjah. I'll cubalah tak jadi darus ikut terangkan besok. So ini untuk hari ini. Okey, kejap. Nama yang tak pernah panggil sepanjang kelas ini jangan leave lagi.